Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 26 Syawal 44 bersamaan 17/5/23, kita mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Insyiqaq. Surah Insyiqaq ataupun nama dia surah Izas Sama'un Syaqqat. Surah yang ke-84, surah yang 84 duduk dalam juzuk yang ke-30. Surah 84 juzuk 30. InsyaAllah kita akan baca daripada ayat pertama sampai ayat 6. Kemudian kita undur semula ke belakang ke muqaddimah surah, intisari kandungan munasabahnya, baru kita teruskan semula ke mana? Kita teruskan ke tafsir ayat dan mencari 5 faedah daripadanya, insya-Allah. Buka pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1369. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Balik semula kepada muqaddimah, undur satu muka. Muqaddimah surah Al-Insyiqaq. Surah ini diturunkan di Makkah, dipanggil surah Makkiyatun. Surah Makkiyah, dalam kitab kita ni kata naqal al-ijma' ala ghairi dhalika ghayr wahid min al-mufassirin. Mana ramai ulama tafsir kata sepakat mengatakan surah ini Makkiyatun, diturunkan di Makkah. Mengandungi 25 ayat. Ayat dia 25. Kemudian dinamakan surah Al-Insyiqaq. Apa makna insyiqaq? Makna terbelah. Langit terbelah. Apabila langit sudah terbelah. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menerangkan apabila langit terbelah dan bumi diratakan serta mengeluarkan isinya, maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Baru kita tahu. Maknanya nama yang pertama surah Al-Insyiqaq. Nama yang kedua diambil daripada awal surah. Idza as-samaa'u syaqqat. Nama yang kedua ini kesinambungan kepada dua surah yang lepas.
Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin. Siapa dia nak tengok gambaran kiamat depan mata dia, seolah-olah depan mata dia, maka dia baca izas sama'un izas syamsu kuwirat surah wa izas sama'un fatarat wa izas sama'un syaqqat. Baca 3 surah ni tergambar depan mata kita, seolah-olah kita tengok kiamat depan mata kita. Ini ayat surah Al-Hadis akhrajahu At-Tirmizi wa Ahmad wa jawwada isnadahu Ibnu Hajar wa ghairuhu. Alhamdulillah. Satu lagi hadis yang menyebut nama surah dan sekaligus menjadi fadilat surah ini, iaitu wa an Abi Rafi' qala sallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah. Abu Rafi' kata, aku salat Isya bersama dengan Abu Hurairah. Faqara'a izas sama'un syaqqat. Dengar ni. Dia sebut nama surah tu dengan nama ayat pertama. Fasajada. Jalan surah ni ada sujud tilawah, sujud sejadah. Jadi Abu Hurairah solat baca ayat ni, lepas tu dia sujud sejadah. Faqultu lahu, aku bertanyalah, kenapa sujud? Kenapa sujud? Qala sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku duduk belakang Nabi salat, Nabi sujud. Fala azalu asjudu fiha hatta alqa. Aku akan terus sujud bila baca ayat surah ini sehinggalah aku akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya siapa-siapa akan mati dah, aku ni tak tinggal ni. Itu. Satu lagi, wa an Abi, hadis ni rawahu akhrajahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Hadis yang ketiga yang menyebut nama surah dan kelebihannya sekali, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna, kami sujud bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baca ayat izas sama'un syaqqat, dan juga pada surah Iqra bismi rabbik. Hadzal hadis akhrajahu Muslim. Jadi itu nama surah dan sekaligus menjadi fadilat surah. Mana kesimpulannya fadilat surah ini, yang pertama hadis Ibnu Umar tadi, siapa nak tengok gambaran kiamat depan mata, baca surah izas sama'un syaqqat. Yang kedua, dalam surah ini ada tempat sujud tilawah. Ayat yang tengok ayat apa ni, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Sampai situ kita kena sujud. Ini pandangan mazhab majoriti ulama, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, yang mengatakan kena sujud. Pandangan Imam Malik ada 2 riwayat. Ada riwayat kata sujud, ada kata tak sujud. Maqasidus surah, objektif surah ni ambil di mana? Min ahammi maqasidis surah, di antara tempat yang penting objektif sah surah ini, wasfu yaumil qiyamati wa ahwalin nasi fih. Allah Ta'ala sifatkan hari kiamat dan keadaan manusia pada hari kiamat. Maka timbul lagi beberapa 3 tajuk yang utama yang dibincangkan dalam surah ini. Ada 3 tajuk utama. Yang pertama, zikru ahwal yaumil qiyamah. Allah Ta'ala sebut kepada kita huru-hara pada hari kiamat. Huru-hara pada hari kiamat. 2,
al-hadithu an ahwalis su'ada, Allah ceritakan kedudukan orang-orang yang berbahagia, orang yang bertuah, orang yang beriman, orang abrar, orang muqarrabin, wal ashqiya, dan juga orang-orang yang celaka, orang yang jahat pada hari kiamat. Disebut dua-dua. Salisan, yang ketiga, tahdzirul kafirin min su'i aqibati israrihim ala kufrihim wa fusuqihim. Memberi amaran kepada puak kafir bahawa kalau kamu tidak beriman, buruklah padanya, teruklah keadaan kamu di akhirat esok. Baiklah kamu beriman kalau mau selamat. 3 je tajuk sesuai dengan 25 ayat. Kita berpindah kepada munasabah. Munasabah ni penting apa? Munasabah ayat kita mengaji ni. Susunan ayat ni munasabah 5 qablaha, surah Insyiqaq dengan sebelum dia. Tulis pelajar. As-suwarul arba'. Surah yang 4 ni apa dia? Mutaffifin, Infitar, At-Takwir. 3 surah ni semuanya Allah Ta'ala sifatkan gambaran pada hari kiamat. Disebut secara tertib apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Tengok molek. Faghalaba ma waqa'a fit takwir, dan banyaknya disebut dalam surah At-Takwir. Idza sama'u idza syamsu kuwirat. Apa yang disebut dalam Infitar disebut tentang awal permulaan kiamat. Infitar. Dan banyak disebut dalam surah Al-Mutaffifin, keadaan orang yang celaka, yang jahat, dan juga disebut keadaan orang muttaqin dan abrar di akhirat. Maka mari surah kita ni Insyiqaq jamak mengumpulkan ma baina ma yahdus, apa yang berlaku permulaan kiamat, dan juga akhir suasana dunia ini, dan diakhiri dengan hisab yang berat kepada orang kafir dan hisab yang mudah bagi orang yang beriman. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah perkiraan kami dengan hitungan yang mudah. Maka itu yang pertama. Isu yang pertama tentang susunan ayat. 2, wa fi suratil mutaqaddimah, dalam surah yang lepas Allah Ta'ala sebut di mana ke kitab maqarra, kitab yang ditulis oleh malaikat di mana. Orang abrar fi illiyin, orang fujar fil jahim, na'udzubillah. Itu kitab. Wa fi hadhihi, dalam surah Insyiqaq ini Allah nyatakan bagaimana pembentangan suratan amalan. Ini dipanggil, semua surah-surah ini menjadi pelengkap kepada surah yang lepas. Jadi kita mengatakan bahawa itulah gaya uslub Al-Quran yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Al-Quran, kitab hidayah, kitab yang menjadi tanggungjawab kita supaya bertadabbur, meneliti, mengkaji dan mengambil pelajaran daripada semua yang ada dalam Quran. Kalau tak mengaji, kita rugi. Belajar baca saja pun rugi, sebab kita boleh satu daripada faedah-faedah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran ini. Jadi kita jangan ambil satu, ambil banyak. Barulah kita rasa faedah itu terasa, insya-Allah. Seperti bandingan analogi yang selalu kita ulang, Al-Quran ini ibarat seperti makan buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya.
Mana lagi kita faham Quran, lagi rasa kelazatannya, kemanisannya, dan rasa sentiasa dia punya faedah dan kesannya dalam jiwa kita, insya-Allah. Baik para pelajar, itu dia panggil tentang perkara yang berlaku. Balik semula kepada kita, intisari kandungan dalam kitab kita, dalam kitab pimpinan lepas tadi. Intisari kandungannya menerangkan peristiwa-peristiwa kehancuran alam semasa berlakunya hari kiamat, kemudian diterangkan perihal manusia semasa berada dalam alam kehidupan ini, bahawa ia sentiasa berpenak lelah menjalankan keadaan hidupnya dengan sedaya upayanya hingga ke masa ia kembali kepada Tuhannya. Setelah itu ia akan mengetahui apa yang telah diusahakannya itu tercatat semuanya. Allahu Akbar. Kesudahannya, sesiapa yang diberi menerima surah amalnya dengan tangan kanan, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, jadikan kami kan kita ini orang yang menerima surat daripada tangan kanan ashabil yamin, maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan, dan ia pergi kepada keluarganya yang beriman dengan riang gembira menikmati balasan baik yang disediakan baginya. Sebaliknya, sesiapa yang diberi menerima surah amal dengan tangan kiri, na'udzubillahi minal khuzlan, dari sebelah belakangnya, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, serta ia akan menderita azab sengsara akibat buruk yang akan menimpanya itu kerana ia dahulu semasa di dunia kufur, ingkar dan tidak percaya kepada hari akhirat dan balasannya. Wal'iyazbillah, itulah balasan bagi orang yang celaka, na'udzubillah. Baik, kita berpindah kepada tafsir ayat. Tengok pelajar tafsirul ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Jadi apabila langit terbelah pada hari kiamat, apa jadi? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Mana tak patuh? Dia kena Allah, dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mana langit ini istama'at li amri rabbiha wa ata'atuhu fi tashaqquqiha. Allah perintah ke langit, pecah, pecah, kebelah. Sebab dia kena Allah, semua hak Tuhan perintah akan terjadi. 3. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Bumi diratakan. Ini munasabah ayat kita ni. Allah Ta'ala mula dengan atas dulu, sama, kerana langit tu tinggi, kemuliaan langit tu lebih tinggi nak banding dengan hadap bawah ni. Wasanna bisufla, kemudian diikuti dengan yang di bawah. Wa idzal ardu muddat, bila langit bumi dihamparkan. Ai idza busitat, apabila dihamparkan bumi pada hari kiamat. Wa muttat, setelah bukit diratakan, semua bukit tak ada sama belaka, maka jadilah bumi itu luas, sama, tak ada lurah, tak ada cerung, tak ada tinggi, tak ada rendah. Jadi semua makhluk manusia yang Allah ciptakan daripada Nabi Adam dulu sampai kiamat, bangun belaka duduk atas tanah, cukup tak ada. Lah ni kalau bangun belaka, tak tahu nak duduk mana ni. Kalau bangun semua dalam kubur tu, penat. Tapi di akhirat itu cukup, sebab bumi semuanya disediakan untuk dijadikan ardul mahsyar, bumi tempat berkumpul. Allahu Akbar. Maka kita akan kumpul di sana sebagaimana dalam Al-Quran. Tanda ni pelajar, surah Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari ditukar bumi
Bukan bumi lah ni dah, bumi lain dah. Sama, tak ada pokok, tak ada hutan, tak ada bukit. Kosong. Langit pun sama juga. Langit air pecah habis lah tu. Allahu Akbar. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yajma'u Allahu yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah Ta'ala akan kumpul pada hari kiamat orang dulu, orang kemudian, satu tempat. Fayusmi'uhumud da'i, senang nak bagi arahan, dengar arahan. Wa yanfuzuhumul basar, mata tengok, weh sama molek, nampak belakang orang penuh, nampak orang. Kita ni tak nampak ni sebab bukit bukau tinggi rendah. Bila sama belakang nampak. Tanda ni pelajar. Hadal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Balik kepada ayat 4. Wa alqat ma fiha wa takhallat, serta mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Dalam perut bumi kosong. Jadi Allah Ta'ala kata bumi keluar dalam perut dia. Mana manusia saub bang belakang. Fa khalat amma kana fiha, kosong dah, kubur-kubur tak ada orang dah. Bangun belakang tu dia. Walam yabqa fiha ahadun minhum, tak ada seorang pun ada di situ. Allahu Akbar, bangunlah belakang weh. Nak kata apa kita? Nak gimana kita tu? Tengok ayat 5. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Tak patuh apa lagi? Mau nak gimana? Semua patuh. Bumi, langit patuh. Terbelah langit. Pasal apa? Li syiddatil haul, kerana huru-hara hari itu, dan kerana terlalu takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini bumi pula pecah, bumi pula jadi rata. Semuanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Kerana huru-hara pada hari kiamat. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Tengok apa jadi. Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah lakukan atas dunia dulu. Ya Rabbi, kita pun tahulah apa kita buat atas dunia dulu. Kita baik, alhamdulillah. Kita kurang baik, rugilah kita. Ataupun orang itu celaka, na'udzubillah, rugilah. Jadi para jemaah sekalian, inilah ayat yang kita duk baca hari, petang, siang, malam. Kita ni akan balik semula, hidup balik, akan dihitung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan beranilah. Ayat terakhir dalam siri ini. Ya ayyuhal insan, manusia. Kita ni manusia ke orang? Kita ni orang ke manusia? Manusia, bukan orang. Orang itu manusia lah. Ya apa? Kau tak khabar. Baik. Innaka kadihun ila rabbika kadha. Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu. Famulaqih, kemudian engkau tetap menemui balasan. Apa yang telah engkau usahakan itu tercatat semuanya. Allahu Akbar. Manusia, sungguhlah buat amalan. Buatlah yang baik, jangan buat yang buruk. Kemudian kamu akan kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kata ulama bahasa kadihun, kadaha. Al-kadhu dengan mana al-jiddu wal-ijtihad. Bersungguh, jangan malas, kerja sungguh-sungguh. Berjalan betul-betul. Masa tak tunggu kita. Mati bila-bila.
Kalau tak buat sekarang, entah bila kita boleh buat. Allahu Akbar. Sedih kita. Ada peluang buat baik, jangan tangguh. Semalam anak jumpa kisah sedih. Sedih. Kita pergi ke pejabat tabur haji, nak buat urusan untuk nak pergi haji ni, insya-Allah. Semoga Allah Taala rezekikan kita dan saudara-saudara para pelajar yang belum dapat haji lagi ni, Allah Taala percepatkan urusan, insya-Allah. Suami isteri ni duk bersedih. Suami dua-dua dipanggil boleh pergi haji kota tahun dapat. Suami pergi hospital lulus kesihatan, si isteri tak lulus. Doktor kata kena berubat dulu, makan ubat dulu, nanti tahun depan insya-Allah kita pergi. Sedih makcik tu. Aku pergi sore tahun depan. Allahu Akbar. Kita kata sebabnya tak ada ke doktor yang boleh semok balik kesihatan dia tu. Nampak segar mega tu. Semok baliklah, bagi ubat dulu sebulan ni. Nak tukar bagi penerbangan akhir. Sebulan ni kita bagi dulu ubat. Darah tinggi ke kecil manis ke. Kalau betul-betul kritikal, taklah. Peluang masih ada. Jadi doktor-doktor pun tengoklah dulu. Kalau rasa boleh lagi diubati, pergi dengan kawalan kesihatan, beri peluang. Kita tak tahu tengok ni. Mu tak tahu. Mu buat kerja sekarang ni. Bila pak cik tanya, kalau saya tangguh dengan bini tahun depan, kita kata jangan pak cik, tahun depan hidup ke mati tak tahu lagi. Allah, gilah dulu. Mak cik sabar. Boleh jadi tahun depan ni sihat molek. Insya-Allah kita boleh pergi menunaikan ibadah haji. Sebab kita nak katakan, nak kata awak tinggal lah bini, sedih bini. Nak kata awak tangguh, kan mati kan. Sabit dengan kita pula. Kata tawakkal Allah, yang belum dapat pergi lagi sabar. Jangan main-main. Jadi para jemaah sekalian, kalau rasa sakit-sakit tu pergi test dululah. Pergi cari dulu klinik-klinik kesihatan, ambil ubat cepat-cepat. Mudah-mudahan kita ada peluang, ada ruang lagi, insya-Allah. Innaka kadihun ila rabbikal hanfa mulaqi. Segera. Jangan menangguh. Kita tahu hari ni hidup boleh jadi esok mati. Hari ni boleh jadi, hari ni hidup boleh jadi esok mati. Allahul musta'an. Jangan ditangguh amalan. Jangan kata nanti esok lah, nanti puasa ni lah, nanti haji ni lah, kita nak taubat nanti tahun depan. Jangan nanti. Al-an. Arab kata al-bidarul bidar. Segera buat benda baik, segera meninggalkan benda mungkar. Sebab umur kita a'maruna biyadillah, umur kita di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia boleh tarik bila-bila yang kita tak tahu tarikh bila. Allahu Akbar. Maka Allah kata segera buat kerja sungguh-sungguh. Li'anna zaman yatir, masa berterbang laju. Allahu Akbar. Jadi kalau kamu tengok peluang untuk ibadat, peluang nak buat baik, jangan ditangguhkan. Rugi kita. Allahu Akbar. Rugi kita. Dalam peluang-peluang yang masih ada, kita kata alhamdulillah. Kan? Sebab itulah kata di ahli fikir. Ahli fikir ni bagus sebenarnya. Ahli fikir ni dia mikir kita. Dia bagi kata-kata motivasi yang cukup menarik. Kata-kata motivasi yang cukup menarik. Dia kata apa? Tulis ni pelajar-pelajar. Kata-kata ni menarik. Tulis dah. Dia kata al-umru qasir wal amalu kathir. Amalannya banyak, peluangnya beramalnya banyak, tapi ingat umur kita pendek. Al-umru qasir wal amalu kathir. Umur pendek, amalnya banyak. Jadi buatlah banyak mungkin yang kita ada peluang, kita kena buat. Ada peluang, jangan ditangguh-tangguh. Sebab kita tidak tahu a'maruna biyadillah. Umur kita ni memang duduk di bawah kuasa Allah. Kita pun tak tahu bila nak mati. Ramai orang yang tersengih-sengih suka. Pagi ni happy. Sudah salat subuh pergi minum kopi. Balik-balik pukul 8 pagi bini dia telefon mati. Nak kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Semalam kita baca cerita tentang Abwabul Jannah. Pintu syurga. Ni awal. Pintu syurga ada berapa? 8. Pintu neraka 7. Sebab rahmat Allah Ta'ala sabaqat al-ghadab. Rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan. Jadi neraka pintu dia 7 ya. Syurga pintu dia 8. Jadi setiap orang tu ada amalan istimewa dia
ataupun dia panggil amalan yang luar biasa yang dia buat, maka orang ni akan dipanggil mengikut pintu ni. Dia ada pintu solat, ada pintu sedekah, ada pintu rayyan, pintu puasa, ada pintu jihad. Maknanya orang tu dia istimewa, dia apa? Istimewa dia amalan yang orang panggil macam lagi nampaklah keistimewaan dia. Contohnya seorang pakcik ni kuat solat. Solat sunat dia tak berhenti-henti. Solat qabliyah, solat ba'diyah, ia muakkad tak muakkad. Kemudian solat duha, orang lain 2 rakaat, dia 8. Kadang-kadang dia gomo sampai 12. Solat apa ni? Witir 11, tak witir itu. Tahajud. Maka orang ni amalan istimewa dia solat. Maka dia akan dipanggil mim babis solat, pintu semaya panggil. Cik, mari kau ni. Orang ni terkenal dengan tok puasa. Ada satu masa dulu, Allah irham ayah kita ni cerita, dia panggil pak cik ni, orang panggil tok puasa. Dia puasa, puasa Nabi Daud dia. Hari ni puasa, esok buka. Sepanjang hidup dia puasa. Mana kata. Jadi orang ni terkenal dengan puasa, maka istimewa dia, amalan istimewa dia babur rayyan. Orang ni terkenal dengan jihad, orang ni terkenal dengan apa, sedekah. Itu dia panggil, dia maknanya bukan makna tak boleh masuk pintu lain, tapi hak istimewa dia, pak cik mari kau ni, sebab awak banyak sedekah. Itu maksud hak istimewa ataupun luar biasa amalan dia yang terserlah nak banding dengan amalan sunat yang lain. Tapi ada ya, Sayyidina Abu Bakar dipanggil semua 8 pintu. Orang yang ambil wudu, sempurna ke wudu. Lepas ambil wudu, dia pun baca doa. Ingat ni awal ingat doa wudu kita ni. Kalau kita perisa Muslim ni ada, jangan tak ada. Perisa Muslim ni kita bagi percuma je kepada jemaah hak nak. Boleh minta dengan admin dia, kata saya nak perisa Muslim PDF, kita akan bagi. Lepas ambil wudu, kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah sampai ke akhirnya. Futihat, dibuka 8 pintu syurga. Mau naik lagi ke mana? Allahu Akbar. Dengar cerita semalam lah dalam kuliah malam, kita kata alhamdulillah. Jelas maksud dia, mana setiap orang tu ada amalan resmi dia, amalan istimewa dia yang kita nampak. Jadi orang ni akan dipanggil melalui pintu yang tersebut. Semoga kita Allah Ta'ala layakkan kita boleh masuk dalam 8 pintu syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita pergi kepada al-fawaid. Fawaid ataupun faedah dalam perbincangan kita ni. Yang pertama, idza as-samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah, semuanya mematuhi arahan Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat baik, Allah Ta'ala sebut di sini tentang at-tanbih, nak beri peringatan kepada kamu, hai manusia yang lemah, yang kecil, yang kerdil. Kalau langit yang begitu besar, bumi yang begitu luas, azinat li rabbiha wa huqqat, semuanya akur, tunduk kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Allah kata pecah-pecah. Orang kata bumi terbang habis ke bukit bukan terbang. Taatnya dia kepada Allah Azza wa Jalla yang tak berbelah bagi, langsung tidak ada orang panggil keluk-kelik, tak ada. Tuhan perintah lalu. Pak kita manusia hak lemah ni, hak lembek ni, lambat makan sikit kena mari gastrik, terlebih makan pula kolesterol, tak mau tunduk pada Allah. Kita kata ajaib, wallah, inilah di antara manusia ajaib, manusia yang tak erti nak memberi jawapan, nak tak erti nak ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah Ta'ala nyatakan wa azinat li rabbiha, mereka tunduk akur kepada Tuhan. Allah Ta'ala sebut, perkenalkan, dia panggil tauhid ar-rububiyah, tauhid ketuanan Allah Azza wa Jalla. Bila kata bumi ni, langit ni di bawah Rabb, di bawah kuasa Allah, maknanya dia kena tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Itulah sepatutnya kita manusia ni pun, dah kita tahu Allah jadikan kita, Allah beri rezeki pada kita, kenapa nak pergi tunduk pada makhluk lain? Kenapa nak pergi jadi hamba, abdi kepada benda lain? Itu yang berbeza di antara kita Ahlus Sunnah dengan pengikut bid'ah. Kita Ahlus Sunnah ni minta dengan Allah, orang lagi minta dengan makhluk. Itu yang pertama.
Yang kedua, wa idzal ardu muddat. Tengok ayat tu, ayat 3. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi dihamparkan. Maka ulama tadabbur kata, dia kata dalil ayat ini menjadi dalil bahawa bumi itu bulat, bukan lepek. Bumi itu bulat. Sebab bila hari kiamat hak bulat tu dia buka semua jadi satu, jadi selembar. Wa yadil ala anna qabla zalika laysa mamdud. Maknanya belum pada kiamat dia bulat dulu. Dia panggil kurawiyah, bulat macam bola itulah. Ini ayat. Dalam Quran, dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 20 kata wa ilal ardi kaifa sutihat. Mu tengok ke bumi bagaimana sutihat, dihamparkan. Lianna satha huwa bi'tibaril musyahadah. Maknanya mata kita tengok bumi ini sama. Tapi kalau kita naik atas angkasa baru nampak bulat. Itu dia. Dan ayat ini tidak bercanggah dengan ayat mana? Dengan ayat kita duk baca ni. Ini hari kiamat itu atas dunia mu nampak macam sama, tapi hari kiamat esok disamakan, diratakan dia. Yang ketiga, tulis pelajaran. Yang ketiga, faedah yang wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi akan mengeluarkan segala isi kandungannya dan kosonglah dalam, tak ada lagi manusia. Allahu Akbar. Awalnya bumi tempat gedung simpanan manusia. Tempat manusia duduk berehat situ menunggu kiamat, duduk ada itulah. Kemudian bila mari hari kiamat, tak ada dah, bumi tendang semua, luahkan, keluarkan balik manusia-manusia yang ada dalam dia, balik semula. Jadi ingat molek, bila kita keluar daripada bumi, pada waktu itu kita nak pergi mana? Kemana kan pergi? Jawabnya nak pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi bumi kosong, tak ada tempat nak sembunyi, tak ada dah. Semua kita akan pergi menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka marilah ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Manusia. Bersegeralah untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita tahu kita bertemu dengan Allah, maka kita kena buat persiapan. Takkan nak pergi saja ya. Kita nak pergi jumpa kawan. Wana kat sibuk malam ni temuk dia tu, buat kuih lagi, buat tu buat ni. Nak pergi bertandang ke rumah sahabat esok. Nak pergi jumpa orang aja tu. Ni kita nak pergi jumpa Tuhan, nak pergi bertemu menghadap Allah Azza wa Jalla yang akan memperhitungkan, yang akan menghisapkan semua amalan kita di dunia dulu, yang baik-baik, yang buruk-buruk. Kenapa kita tak nak buat persiapan? Kenapa kamu masih malah-malah lagi? Jadi orang yang yakin bertemu Allah, dia pasti akan buat amal yang banyak. Lainnya kita tidur sedap, pergi Quran malas, pergi tasbih ngatuk selalu. Ngatuk tasbih subhanallah alhamdulillah 40 kali, ilah. Allahu Akbar. Tapi kalau pergi muka buku, pergi TikTok, pas tengah malam boleh. Sebab apa? Sebab kita yakin TikTok. Kita tak yakin. Kekuatan keyakinan kita nak bertemu Allah, yakin, bukan tak ada yakin. Kalau tak yakin orang kafir. Tapi kekuatan keyakinan itu lemah, menyebabkan kita tidak buat persiapan yang rapi. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian yang terakhir dalam ayat kita ni, Allah kata apa? Ayat yang sama, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan. Maknanya usaha sungguh-sungguh, jangan malas. Annal insan la budda an yakuna daiman fi amalin. Seorang manusia itu kena beramal sokmo. Jadi berpindah daripada amalan. Malam kita tahajud, pagi subuh kita sembahyang Jumaat, lepas subuh kita zikir pagi, kemudian kita kuliah subuh, habis kuliah subuh ni duha, maya duha pula. Maknanya begitulah. Kata ulama, laisa fi hayatihi utlatun itlaqan,
Tak ada lah hidup kita ni cuti-cuti, tak ada. Orang cuti ni orang malah ya. Orang kita ni, orang Islam tak ada cuti. Mana ada cuti? Dia kata orang perempuan tak boleh solat. Tak boleh solat dengan baca Quran ya. Dia boleh istighfar, dia boleh zikir, dia boleh taubat, dia boleh sedekah. Banyak lagi dia boleh buat. Dia tak boleh buat dua perkara. Baca Quran dengan solat. Ini kata orang perempuan cuti. Cuti tu Tuhan nak suruh nak bagi peluang ke dia ya. Supaya bila cuti tak solat, tak pergi masjid, baca Quran apa tidak, waktu itulah orang perempuan nak kemah rumah dia nya. Ni dak waktu itulah duk tengok TV sengih, mata-mata teriak tengok hero mati. Ini dia kata rugi masa. Ingat molek. Laisa fi hayati utlatun itlaqan, mana manusia tu daubun kadir. Manusia ni segera semangat buat kerja. Sebab apa? Sebab dia yakin dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang maha tinggi, dengan namanya yang maha indah. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang bersegera, orang yang bersemangat, orang yang berjihad melakukan ibadat untuk bertemu denganmu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, ayat kita bermula ayat 7 sehingga ayat 15. Kita akan bincang tentang orang mukmin dan juga orang yang tidak beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.